أشهد أن أشهد لا أن إله لا إلا إله الله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jadi Alhamdulillah, ini adalah program pertama yang kita anjurkan dalam grup Home Improve. Jadi sebenarnya tujuan kita menganjurkan program ni ialah untuk berkongsi ilmu lah berkaitan dengan tajuk grup kita. Jadi untuk sesi yang pertama ni, Alhamdulillah kita berbesar hati kerana Tuan Mukhtar Bain, salah seorang daripada ahli GNC kita, sudi untuk berkongsi ilmu di mana memang bidang beliau, dan saya perasan dalam perkongsian beliau ada beberapa kali juga Tuan Mukhtar berkongsi tentang tips-tips menjimatkan penggunaan elektrik. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita cerahkan majlis ini kepada Tuan Mukhtar. Pertamanya mungkin boleh perkenalkan diri dan seterusnya berkongsi apa yang telah disediakan untuk para pendengar malam ini. Dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada jiran-jiran yang dah masuk sesi perkongsian ni. So, pertama sekali saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Mukhtar. Bekerja di TMB dah masuk 13 tahun setengah lah. So, dia bidang saya bukan engineer. So saya punya background business. So sekarang saya buat komunikasi lah untuk TMB. So tapi apa ilmu yang saya ada, saya boleh kongsi lah untuk manfaat semua yang mendengar malam ni lah. Dan kemudiannya sebab kita buat recording kan. So saya share sekejap skrin ya. Okey, jap, bila saya share macam ni tak boleh nampak orang. Sekejap Ada nampak je sekarang ni? Okey, kita cuba macam ni. Okey, so boleh nampak skrin ya? Boleh. Okey, saya mulakanlah. So topik malam ni setelah dibincangkan dengan Ustaz, so kita akan kongsikan kenaan dengan cara menggunakan elektrik secara berhemah lah, berdasarkan gaya hidup dan bajet bulanan kita semua. So pada asasnya penggunaan tenaga elektrik ni is a very simple punya topik lah sebenarnya, sangat simple. Tapi I think dia punya kebanyakan perspektif is ketidakfahaman berkenaan dengan maklumat yang boleh membantulah dalam topik ni. So saya mulakan dengan sebelum kita nak kawal penggunaan elektrik kita tu, kita kena faham dulu apakah elemen-elemen ringgit di dalam tenaga elektrik ni lah. So
kita semua adalah dikategorikan sebagai pengguna domestik, pengguna kediaman, di mana tarif elektrik yang ditentukan oleh kerajaan adalah sebeginilah seperti yang dipaparkan di skrin. So tarif elektrik ni pertama sekali perniagaan bisnes elektrik ni adalah bisnes yang dikawal selia. Apa maksud dikawal selia ni is ia dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga di bawah Kerajaan Malaysia sebagai badan kawal selia yang menentukan harga elektrik, menentukan juga pemegang lesen yang diberikan lesen untuk mengendalikan bisnes lah. So setakat ni daripada segi penjualan elektrik, Tenaga Nasional TNB adalah syarikat yang diberikan lesen untuk menjual elektrik kepada pengguna lah. Tetapi kalau kita ikutkan daripada segi penjanaan elektrik tu ada banyak lagi syarikat lain yang diberikan lesen untuk menjana elektrik lah. So just to go to the topic balik, untuk pengguna kediaman, tarif kita ni dia ada beberapa peringkat lah basically. So kalau kita tengok untuk 200 kWh yang pertama is 21.8 sen untuk 1 kWh. Untuk next 100 kWh maknanya 201 ke 300 is 33.4 sen. Seterusnya untuk peringkat ketiga tu is 301 hingga 600 kWh sebulan is 51.6 sen, dan seterusnya 601 sampai 900 54.6 sen. Sekiranya lebih daripada 901 kWh sebulan, setiap kWh tu is 57.1 sen lah. Kalau kita tak guna elektrik langsung pun, charge minimum bulanan ialah RM3. Ni berbanding dengan macam air Selangor, charge minimum bulanan dia RM6. So TNB charge minimum bulanan ialah RM3. Apa yang fakta yang tak ramai tahu mengenai tarif ni? Tarif ni adalah dikaji setiap 3 tahun lah. So yang tarif ni dia efektif daripada 1 Januari 2018. Patutnya dah habis dah tempoh dia untuk dikaji tu sampai 31 Disember 2020. Tapi disebabkan COVID, kita extend lagi setahun lah. Maknanya tarif ni still diguna pakai untuk 2021. Dan Tuan Mukhtar, ya saya. ada soalan ni. Saya tak nampak skrin sebab saya nampak saya punya skrin je. Kalau ada soalan Ustaz boleh tolong highlight. Dia kata slide tak bergerak. Tahu Ustaz, saya belum slide lagi tak bergerak, memang belum bergerak lagi. Belum bergerak lagi. Okay. So saya cerita tarif ni sekejap sebab nak bagi faham tu. Okay. So yang menarik pasal tarif ni, fakta dia, untuk yang first 300 kWh, maknanya yang band 21.8 sen dan juga 33.4 sen ni, dia punya tarif tu adalah tarif yang disubsidikan. Tarif yang disubsidikan maknanya tarif ni adalah tarif yang di bawah kos TNB untuk supplykan elektrik itulah. So memang di bawah kos. So maknanya setiap pengguna kediaman untuk first 300 kWh ni dapat tarif subsidi lah. Percuma? Dia bukan percuma. Dia maknanya tarif tu, harga tarif tu adalah di bawah kos TNB untuk buat bisnes. So basically tarif ni adalah tarif yang sama, harga untuk first dua band ni 21.8 sen dan 33.4 sen ni sama daripada 2009 sampai sekarang, tak berubah. Yang berubah adalah tarif seterusnya. So macam mana disubsidikan tu, harga tarif untuk band seterusnya 51.6 sen dan ke atas ni
dan juga harga tarif untuk pengguna komersial dan juga industri, yang tu yang mensubsidikan pengguna kediaman ni lah. So yang kalau total kan 300 kilo hour pertama ni, 300 kilo hour tu harga dia RM77 kalau guna 300 kilo hour lah, RM77. Kalau kita tengok kat jadual kat bawah tu kan. So kalau kita guna bawah 200 kilo hour, sebulan bil kita akan bawah RM43.60. Jika penggunaan bulanan kita 201 hingga 300 kilo hour, antara RM43.60 sampai RM77 lah maksimum. Yang fakta seterusnya is untuk penggunaan bulanan yang melebihi 301 kWh hingga 600 kWh ada charge tambahan. So charge tambahan ni 1.6% daripada jumlah bil. Ke mana 1.6% ni pergi? Dia pergi ke kumpulan wang tenaga boleh baharu. Dia punya TNB tolong kutipkan untuk diberikan kepada inilah SEDA, nama Lembaga Sustainable Energy Development Authority, Lembaga Pembangunan Tenaga Boleh Baharu, macam tu. So dia macam green energy lah. Tapi keputusan telah dibuat untuk TNB tolong kolekkan 1.6% ni dan bagikan kepada SEDA untuk dibangunkan tenaga hijau di Malaysia lah, basically. Okay. So itu charge tambahan sekiranya penggunaan bulanan kita lebih daripada 301 kWh. Dan seterusnya, kalau kita tengok band yang keempat bawah tu, 601 hingga 900 kWh dan juga 900 ke atas, ada lagi satu charge tambahan iaitu cukai perkhidmatan. So cukai perkhidmatan ni untuk Tuan Mukhtar. Ya. Yang band-band tu kita tak nampak. Tak nampak? Ha. Dia keluar macam ni? Dia keluar page, first page. Oh, first page. First page. Sekejap, saya try share balik. Okay. Padahal semua soalan pelik je. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba lagi sekali. Okay. Baru nampak. Okay, nampak table tak? Okay. Nampak. Mungkin daripada band tu boleh tengok atas tu. Saya terangkan yang table dekat bawah ni. So tadi yang band ketiga tadi ada charge tambahan sumbangan KWTBB tu 1.6% daripada jumlah bil. Dan untuk band 4 dan 5 pula cukai perkhidmatan 6%. So basically untuk tarif elektrik pengguna kediaman, first 600 kWh dikecualikan daripada cukai perkhidmatan lah. Tapi sekiranya penggunaan melebihi 601 kWh, jumlah RM yang lebih tu, maknanya KWH yang lebih tu akan dikenakan cukai perkhidmatan 6% lah. So itu satu lagi charge tambahan sekiranya penggunaan melebihi 600 kWh. Okay. So ni daripada segi struktur tarif dan seterusnya. Kalau nak dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia ni, di manakah tarif elektrik Malaysia ni lah. So tarif elektrik Malaysia ni dia lebih kurang, kalau kita ambil band yang tertinggi, dia lebih kurang macam dekat US, Brazil dengan Afrika Selatan lah. Kalau kita tengok negara-negara yang tarif dia bawah daripada Malaysia tu, dia adalah negara yang mempunyai sumber minyak yang luas dan maknanya dia boleh jana elektrik tu dengan lebih murah daripada Malaysia. Sebab Malaysia, kita punya sumber penjanaan tu kebanyakannya daripada sumber arang batu. So kita kena beli arang batu daripada negara luar
dan kosnya adalah dalam US dollar lah. So gas ada, tapi gas cuma lebih bawah daripada 10% daripada jumlah bahan api yang kita gunakan lah. Gas tu daripada Petronas lah. Cuma Petronas pun daripada tahun 2012 dia dah minta kerajaan untuk naikkan, sebelum ni harga gas yang dijual kepada TNB itu adalah harga subsidi. So setiap kali tarif diulang kaji, harga gas pun dinaikkan sehingga akan mencapai harga pasaran lah. So sekarang ni dia masih lagi kurang daripada harga pasaran, tapi lagi 2 kali tarif ni disemak, diulang kaji, harga gas pun akan jadi harga pasaran lah. Tak ada lagi subsidi harga gas. So inilah harga tarif elektrik di Malaysia untuk kita. So penggunaan tenaga harian kita ni dia menyumbang kepada jumlah bil elektrik bulanan. So bil elektrik kita bulanan tu adalah berdasarkan kepada jumlah penggunaan tenaga untuk sebulan. So unit dia is tempoh sebulan tu boleh jadi ikut bulan lah. Kalau bulan 2 dia boleh jadi 28 hari atau 29 hari. Bulan-bulan yang 30 hari dia punya tempoh pembilan tu adalah jumlah penggunaan tenaga untuk 30 hari. Kalau yang bulan yang 31 hari adalah tempoh pembilan tu is 31 hari lah. So kemungkinan untuk bulan-bulan yang 31 hari tu mungkin bil kita lebih sikit sebab ada 1 hari penggunaan tambahan berbanding dengan bulan-bulan yang 30 hari ataupun yang 28 atau 29 hari lah. Okay. Cuma kalau berdasarkan kita go back balik kepada tarif ni, sebenarnya kita boleh kawal penggunaan tenaga kita untuk fit kita punya bajet bulanan lah. Kat mana kita rasa kita nak belanjakan untuk penggunaan tenaga elektrik. Contoh macam saya tetapkan yang saya tak nak lebih RM77 sebulan. Sebab saya tahu tu harga tarif yang disubsidikan dan saya tak perlu bayar charge tambahan lah. So saya set penggunaan bulanan saya RM77 maksimum. Tak lebih daripada 300 kWh. Dan lepas ni saya cerita macam mana nak dapatkan benda tu lah. So basically kita guna simple matematik untuk dapatkan bajet bulanan yang kita nak lah. So kalau kita rasa nak bil bawah RM43.60, kita bajet guna 6 kW sehari. Kalau kita rasa nak guna macam saya, nak guna RM77 maksimum sebulan, dalam 6 hingga 10 kWh lah sehari. And then kalau tak boleh juga, kita akan jatuh ke kumpulan yang seterusnya lah. Maknanya bil kita akan jadi RM77 ke RM231.80. Ini tidak termasuk sumbangan KWTBB 1.6% tadi tu. Dan untuk rumah-rumah yang besar, banglo dan sebagainya, yang ada swimming pool ni, dia punya tarif, dia punya harga bil bulanan dia dalam yang ni dalam rumah 2 tingkat lah, 2 tingkat 2318% hingga 3958%. Tak termasuk KWTPB 1.6% dengan cukai perkhidmatan 6%. Yang banglo yang ada swimming pool, yang ada kolam ikan ke apa ni, bil dia biasanya lebih daripada RM400 lah sebulan. Mencecah RM1,000 pun ada. Ni untuk pengguna kediaman ya. So basically yang atas tu adalah kita, maknanya rumah kita telah dilengkapi dengan smart meter. So bila ada smart meter ni senang sebab kita boleh pantau penggunaan harian kita. Kalau dulu-dulu meter kita meter digital ataupun mechanical. Mechanical tu yang pusing tu. Digital tu dia paparan dia digital lah, tapi still meter reader kena datang sebulan sekali untuk buat bacaan. Tapi beza dia dengan smart meter ni, smart meter dia hantar bacaan kepada TNB punya headquarters secara remote lah. Dan bacaan ni
direkodkan setiap 30 minit. Maknanya setiap 30 minit penggunaan tenaga dia hantar satu bacaan. And then bila TMB dapat data ni, TMB kongsi balik dengan pengguna dan kita boleh tengok data ni sama ada sebagai penggunaan 30 minit ataupun penggunaan harian ataupun penggunaan bulanan lah. So penggunaan bulanan dia sama lah, maknanya bila bil tu keluar nanti, itulah jumlah penggunaan bulanan kita. Okay, so kita ada smart meter. So kita fokus yang atas tu lah. Maknanya kita boleh pantau penggunaan KWH harian kita. Okay, kenapa penting nak kena pantau penggunaan KWH ni rather than nak tengok RM tu dulu? Sebab kita punya peralatan elektrik ni, kita gunakan KWH lah. Maknanya kita guna watt. KWH tu is kilowatt hour. Maknanya kilowatt per jam. Manakala kita punya peralatan elektrik ni, dia punya dilabelkan dalam penggunaan dia dalam watt lah. Watt dia maknanya 1000 watt sama dengan 1 kilowatt lah. Kalau kita gunakan peralatan tu, contoh dia 100 watt, kita gunakan 10 jam, maknanya penggunaan dia is 100 watt kali 10 jam, maknanya 1 kilowatt lah. 1 kilowatt hour, macam tu. So, apa yang saya nak kongsi dekat slide ni adalah apa yang kita boleh buat untuk memastikan penggunaan elektrik kat rumah tu mengikut bajet bulanan yang kita tetapkan. So first kali kita kena buat self audit lah, auditkan diri. Apa dia penggunaan peralatan elektrik kat rumah kita. So and then second punya tip tu, kita kena kawal penggunaan peralatan elektrik yang berkuasa tinggi. And then kita amalkan tips penyumbatan tenaga dan elakkan pembaziran lah. So basically penggunaan tenaga elektrik ni senang. Kalau kita tak on switch, elektrik tu kita tak gunalah. Itu basic dia lah. Paling basic sekali is tutup switch, elektrik tak bergerak. So kalau maknanya kita tutup semua switch sebulan, bil kita minimum lah RM3. Okay. So basically first kali kita tengok lampu. So lampu ni yang paling common sekali ada dua lah sekarang, LED dengan yang Kalimantan. So Kalimantan ataupun Pija, maknanya yang light bulb yang ada macam coil kat dalam tu adalah lampu yang jenis lama lah. So lampu ni dia menggunakan tenaga elektrik yang lebih banyak, 30 hingga 100 watt. Manakala lampu LED dia cuma gunakan 7 hingga 30 watt. Lagi satu, bila nak beli lampu LED ni pula, tengok dia punya lumens dia. Jumlah lumens ni maknanya jumlah yang dia boleh, cahaya yang dia boleh terangkan sesuatu ruang tu lah. So, tak semestinya watt tu lagi tinggi, lampu tu lagi terang. Dia akan jadi lagi terang lah. Tapi kita boleh tengok, ada juga watt yang rendah, dia equivalent. Maknanya dia sama dengan, contoh, lampu LED tu is 10 watt tapi dia kata dia sama dengan lampu yang 15 watt punya cahaya terang tu. So compare, buat pembandingan macam tu. Bila tengok lampu yang kita nak beli, cari lampu yang watt dia rendah, lumens dia tinggi. So dia maknanya kita tak guna watt yang banyak, tak gunakan tenaga elektrik yang banyak untuk bila kita guna lampu tu lah. So basic dia, switch tak guna lampu ni kita tutup lah. Dan satu lagi tip yang kita boleh amalkan is gunakan lampu dengan ciri motion sensor di ruang yang jarang digunakan. So konsep lampu ni is kalau tak ada orang dekat ruang tu, tak perlulah terang. Contohnya macam dekat rumah saya ni, lampu dekat pintu masuk yang hallway masuk tu, saya guna motion sensor. Dekat balcony saya guna motion sensor, dengan yard pun saya guna motion sensor. Apa gunanya lampu motion sensor ni? Kita on je, tapi bila on tak ada pergerakan dan juga cahaya cukup terang, lampu tu tak menyala. So bila yang lampu yang saya gunakan ni, bila ada pergerakan ataupun dan cahaya pun tak berapa terang, lampu tu akan menyala lah. Dia akan menyala untuk tempoh 60 saat. Sekiranya tak ada pergerakan, dia akan off-kan balik. So dia save elektrik lah kat situ. Okay. Yang keduanya is kipas. Kipas ni ada dua juga yang common. Satu is table fan, satu lagi is kipas ceiling lah.
Mostly rumah kita ni dah pasang ceiling fan punya point, so senang kita beli ceiling fan je kan. Ceiling fan ni dia punya guna tenaga tu lebih banyak sikit daripada table fan, sebab table fan ni kecil. So apa tips penyempitan tenaga? Sampai 3, kalau dia ada 3 speed, guna 1 atau 2 je. So sebab bila kita guna max speed tu, dia punya wattage dia pun akan maksimum lah. Maknanya kalau dia antara 20 hingga 80 watt, speed yang 3 tu dia akan guna lebih kurang 80 watt lah. Setiap jam dia 80 watt, 80 watt, 80 watt. Kalau kita guna speed 1, 2, dia dalam 20 watt ke 50 watt lah. So rumah kita macam master bedroom pun saya on kipas pun speed 1. And then bersihkan habuk yang terkumpul. Lagi banyak habuk terkumpul kat kipas tu, dia satu kotor lah kan. Tapi the other one is actually dia kacau juga the speed of the kipas lah. And then beli produk dengan rating 5 star lah. Untuk kipas ni pun ada juga rating yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga. So bila rating 5 star tu, satu kita wattage yang digunakan tu adalah lebih sedikit daripada yang rating 3 star atau 4 star. And then kita tahu yang dia produk yang berkualiti lah, sebab Suruhanjaya Tenaga yang bagi rating ni lah. So dia dalam tempoh masa jangka panjang, dia boleh jimatkan sedikit elektrik berbanding 3 star dengan 4 star punya peralatan lah. Seterusnya is TV. TV pun peralatan yang common juga, yang kita semua ada. So TV ni berbeza-beza lah. Dia ikut lagi besar TV tu, lagi besar lah wattage dia, sebab dia nak cahaya nak screen tu kan. So antara 40 inci ke 55 inci, rumah kita, macam rumah saya letak 55 inci, 60 hingga 120 watt. Kita assume lah 55 inci ni 120 watt. Apa yang kita boleh buat untuk jimatkan tenaga penggunaan TV ni is dekat TV ni, setengah TV dia ada mode energy saving, penyimatan tenaga punya mode. So kita boleh tetapkan lah, dia akan cakap lah energy saving ni akan gambar dia tak terang sikit, di mana dia tak gunakan cahaya yang banyak. So therefore dia punya tenaga elektrik tu dia boleh kurangkan sikit lah. So it's a compromise. Benda ni suka tak suka, macam saya on je energy saving punya mode tu, and then maknanya ada sedikit penyematan lah TV, and then gunakan function timer lah kalau nak tidur tu, set timer function untuk dia off sendiri lah. And then TV pun ada juga rating 5 star kalau nak beli. Dan seterusnya is aircon. Aircon ni topik yang hangat lah. Orang kata nak beli aircon ni and macam mana nak jimat guna aircon dan sebagainya. Ini satu topik yang sangat hangat. So aircon basically yang common dia is yang ada 1 horsepower, 1.5 horsepower dengan 2 horsepower. Untuk rumah kita ni, untuk master bedroom yang ada 2 point lah, saya cerita yang ada point . Untuk master bedroom 1 horsepower cukup untuk menyejukkan ruang di dalam bilik master bedroom. Kalau di ruang tamu punya point tu boleh guna 1.5 horsepower ataupun 2 horsepower lah, berbanding atas gaya hidup tadilah. So macam saya pilih 1.5 horsepower. Dia cukup je. Dia kalau nak sejuk macam cuaca London waktu spring tu tak adalah. Tapi dia cukup untuk menyejukkan ruang lah, 1.5 horsepower ni. And then kedudukan aircon kat mana kita letak pun main peranan juga. Daripada point tu saya dekatkan aircon tu ke arah sliding door sikit. Maknanya dekat ruang TV tu lebih dekat. Maknanya ruang di sebelah dekat sliding door tu ada ruang yang sejuk lah. Maknanya ruang yang ke arah dapur tu ruang yang tak berapa sejuk. Sebab saya punya kedudukan aircon tu dekat dengan sliding door. Saya tak ubah point draining pipe punya point tu, cuma saya minta aircon tu dipasang ke dekat dengan sliding door lah.
sebab kebanyakan masa duduk dekat sofa menghadap TV tu. So saya nak area situ lagi sejuk. Dinding balkoni. Dia bukan dinding balkoni. Dia dinding tu still lagi tempat drain pipe tu, tapi aircon ni dia ada 2 point. Point kiri dengan point kanan. So kita boleh kenakan mana-mana point untuk letakkan pipe tu lah. So maknanya saya gunakan pipe sebelah kiri untuk dia punya kedudukan tu lebih dekat dengan sliding door lah. Dia tak duduk tengah-tengah. Boleh faham Faham. Okay. Boleh bayang So dia sebenarnya sama je, cuma dia dekat sikit dengan sliding door rather than duduk dekat tengah-tengah ruang tamu dengan ruang dapur tu lah. So saya letak macam tu. And then tips dia, satu is berbeza-beza horsepower ni, berbeza jugalah dia punya penggunaan tenaga elektrik tu. Kenapa saya merahkan tu is 700 tu tak ada watt dia. Dia so maknanya contoh dia, kalau kita gunakan aircon yang 2 horsepower untuk sejam dengan aircon yang 1 horsepower untuk sejam, double lah penggunaan elektrik dia tu. Okay. So basically macam itulah konsep dia. So basically yang 1.5 horsepower ni dia tengah-tengah lah. Dia cukup makan lah untuk ruang tamu kita lah. Bagi saya lah personally lah. So again is based on gaya hidup. Kalau nak betul-betul sejuk macam cuaca London atau Paris di musim spring tu, bolehlah ambil yang 2 horsepower tu. So tip pertama dia is pasang pendingin hawa ni, aircon ni pasang ikut kesesuaian ruang. Macam saya pilih 1 horsepower. 1 horsepower memang common lah untuk masuk bedroom ni cukup. Kat ruang tamu je saya pilih 1.5 horsepower. Satu is because of penggunaan tenaga lah. And then saya juga tetapkan suhu, walaupun kat situ tulis 24 hingga 26, saya letak 26. Untuk aircon ni, dia berbanding kepada cuaca luar. Maknanya apa cuaca luar, kalau dia maknanya cuaca luar tu panas, and panas bahang tu, walaupun kita tutup sliding door, tutup pintu, masuk juga, maknanya cuaca ruang dalam bilik yang kita nak ada aircon tu nak sejukkan tu dah naik. Contohlah kita ambil pada musim panas, cuaca jadi 32 kat luar. So 32 kat luar, and then kita nak set aircon, contoh macam saya letak 26, saya tak 24 pun saya tak 26. Untuk disejukkan setiap kurangkan 1 darjah Celsius tu, dia perlu kompresor tu running lah untuk sejukkan lagi suhu. Sebab kompresor ni dia ada sensor temperature. Bila ruang dalam yang kita letak aircon tu sampai temperature tu, baru kompresor off. Bila kompresor tu off, barulah tenaga tu dia kurang sikit penggunaan dia. Okay. So perbezaan, orang kata saya guna aircon ni sama je. Sebenarnya tak sama. Tak sama dia is bila kita gunakan aircon ni pada waktu siang, bila cuaca Malaysia ni panas, dia guna tenaga lebih sikit untuk menyejukkan ruang. Kalau kita guna aircon ni pada waktu malam, bila cuaca tu dah sejuk kat luar, contohnya daripada 32, malam dia turun jadi 30 ataupun 29. Dia nak sampai ke 26, dia gunakan tenaga yang lebih sikit daripada waktu siang lah. Tu konsep penggunaan aircon ni. And then saya tetapkan suhu untuk aircon di rumah saya 26 darjah Celsius. Cukup. Bagi saya cukup lah. Again, semua ni based on gaya hidup masing-masing. And then gunakan mode dry. Mode dry ni dia guna mode yang kering lah. So dalam cuaca Malaysia ni, kita punya cuaca ni dia humid, dia ada kelembapan. So mode dry ni dia keringkan moisture ataupun cecair dekat dalam ruang tu. So bila moisture tu tak ada, dia punya kesejukan tu cepat sikit. Daripada kalau tengok yang
mode dry ni selalu dia punya gambar simbol dia simbol air. Kalau mode yang cool tu dia simbol ais, ais keping. Mode cool tu dia makan aircon lebih sikit lah. So saya gunakan mode dry. Ini memang common punya tip lah, gunakan dry mode. And then from time to time tu bersihkan filter aircon. Kalau tak dia lambat sejuk ataupun dia kurang sejuk. And then bila dia kurang sejuk again, sensor temperature tu dia lambat sikit lah. Dia nak ni kompresor duduk pusing lagi lah. Tu problem dia kalau filter kita kotor lah, dah berabuk. So kena bersihkan filter. Filter ni semua tahu kan, buka je aircon tu, luar tu boleh tarik je filter tu keluar and bersihkan habuk dia. And then saya juga set timer lah. Maknanya saya punya penggunaan aircon ni, konsep saya gunakan aircon is untuk menyejukkan ruang. Maknanya saya guna aircon dalam interval 2 jam. Saya memang set timer 2 jam. Siang kalau saya panas sangat, saya akan buka aircon, tapi saya set timer 2 jam. Maknanya saya buka pukul 1 macam tu sampai pukul 3 tutup. Dan ruang tu dah sejuk, tahan lah sampai dia nak malam tu. Dan bila nak tidur malam, kadang-kadang pukul 11, kadang-kadang pukul 12 baru saya on balik 2 jam. So untuk saya tidur dengan selesa. So average saya gunakan aircon 4 jam sehari lah, sama ada di master bedroom ataupun di ruang tamu lah. Okay. And then aircon juga sebab dia punya penggunaan tenaga tu lagi besar, memang saya sangat recommend lah cari yang 5 star ni. Dia investment lah rather than keluar kos. Dia nampak macam mahal sikit, 100, 200, 300 ringgit, tapi dia investment untuk jangka masa panjang lah. Okey, sebelum saya pergi ke peralatan elektrik seterusnya, kat sini ada soalan ke apa? Kalau ada? Tak ada? Kalau ada soalan. Okay, kalau ada soalan, Ustaz highlight lah sebab saya tak nampak skrin Google Meet tu. Okay, seterusnya peralatan elektrik yang kita selalu gunakan juga is washing machine. Washing machine ni sebenarnya dia lebih makan tenaga lagi, guna lagi banyak tenaga daripada aircon sebenarnya. Sebab dia pun ada separuh washing machine ni dia ada yang basuh guna air panas contohnya. So dia perlukan elemen memanaskan air. Bila dia panaskan air tu, dia guna tenaga lebih sikit lah. So dia punya ni is lagi guna banyak tenaga daripada aircon yang 2 horsepower. Cumanya kita tak gunakan washing machine ni macam kita guna aircon lah. Kekerapan tu. Tapi yang saya boleh kongsi daripada segi tips untuk washing machine ni, kawal kekerapan penggunaan. Maknanya kawal kekerapan penggunaan ni, kalau boleh kumpul lah baju tu sampai kapasiti washing machine. Kalau 7 kg, kalau boleh better untuk basuh sekali, penuhkan 7 kg tu daripada basuh banyak-banyak kali. Kalau maknanya basuh sikit-sikit setiap hari tu, kita guna tenaga lagi banyak sebenarnya. Sebab dia kekerapan, sekali kita guna memang 2000 watt lah. So depend lah, kalau kita basuh yang normal wash lalu 1 jam. And then yang dia ada juga yang mode yang 2 jam, ada yang quick wash 15 minit dan sebagainya lah kan. Tapi kalau boleh ikut kapasiti washing machine tu, basuh sekali harung lah macam tu. And then kurangkan penggunaan mode air panas lah sebab dia akan guna tenaga yang lagi banyak. Aircon ni juga gunalah yang 5 star. Okay, sebab dia ada juga rating 5 star dia. So tu untuk washing machine. Untuk fridge ni dia memang 24/7 always on. So dia punya fridge ni sebenarnya dia tak banyak makan tenaga elektrik. Sebab dia macam konsep aircon, tapi sebab fridge ni tertutup, so suhu dalam tu dia lebih terkawal lah. Bila dia dah sejuk, kompresor dia berhenti. So contoh dia macam rumah lama saya still lagi tak off peti sejuk. So peti sejuk je yang berjalan kat rumah tu. Bil bulanan dia dalam 7 ke 8 ringgit lah sebulan. Itu
ke RM8 lah. Kalau fridge yang kapasiti besar sikit mungkin boleh sampai RM10-12 sebulan. Tapi untuk fridge ni macam mana kita boleh jimatkan tenaga, walaupun RM8 kalau kita nak save tu, kita punya setting temperature tu kita boleh set low atau medium lah, tak perlu high. Kita ni selalu every time kalau ada temperature yang high, yes, high pergi. So macam saya set low punya temperature. Tapi kalau saya ada ice cream, saya letak mid temperature. Sebab kalau ice cream low temperature ni dia takkan sejuk, takkan beku betul, dia akan ice cream tu nampak cair. So dia punya gauge dia nak tahu temperature yang kita set tu ngam tak ngam, letak ice cream dalam tu. Kalau ice cream tu macam tak keras, dan kita naikkan temperature dia jadi medium lah. Okay, soalan. Soalan. Tadi pasal aircon tadi. Kalau kita switch aircon sentiasa on tu, dia makan current juga ke? Ya, okey. Konsep tenaga elektrik ni, kalau switch tu on, dia ada penggunaan tenaga lah. Tapi dia ada dua benda. Satu komponen is switch, satu lagi komponen is peralatan elektrik tu sendirilah. So macam switch aircon dengan switch water heater ni kan ada lampu tu kan. Lampu tu pun dia guna elektrik, tapi dia punya penggunaan tu tak banyak lah. Dia macam penggunaan elektrik dia yang macam sikit sangat, macam tu lah konsep dia. Kalau ada yang pakai wifi tu pun pakai current juga lah. Wifi pun pakai current. Wifi kejap lagi next, bawah tu ada wifi router tu. Tapi itulah, wifi router dia guna dalam 5 hingga 15 watt lah. Ada aircon yang pakai wifi tu? Yang wifi router tu, okey, dia aircon yang guna wifi. Wifi tu dia bertindak sebagai communicator je lah. Dia tak ada pakai additional tenaga tambahan. So dia cuma communicator macam remote je lah konsep dia. So kalau ada wifi kat aircon tu tak adalah tenaga tambahan sebenarnya. Untuk wifi tu tak adalah, tapi penggunaan aircon tu sendiri adalah penggunaan tenaga tu. Okay. So okay, untuk fridge tadi saya sambung sikit lagi. Isi peti sejuk ni, isi fridge ni kalau boleh jangan pack kan dia. Bila dia pack, dia punya dia gunakan kompresor tu akan running. Dia macam konsep aircon tadi lah, sebab dia tak sejuk. Kalau kita set contoh kita set high dan fridge tu penuh, dia lambat nak sejuk. Bila lambat nak sejuk tu maknanya kompresor akan still running sampai dia sejuk. Bila dia dah sejuk betul, ikut temperature yang kita set tu, barulah kompresor tu tak running. So konsep dia jangan over isilah fridge, isi dalam tu. Dia ikut kapasiti lah. Kalau macam sumbat and then dia akan guna banyak lagi tenaga lah. And then lah, satu lagi janganlah buka kerap sangat peti sejuk tu. Sebab dia, konsep dia tu lah, sebab ruang suhu sejuk tu bila kita buka fridge tu, dia akan keluar sikit. Bila keluar sikit, bila dia kurang daripada temperature yang kita set tu, kompresor akan running. Itu konsep dia lah kenapa kurangkan kegerapan buka pintu peti sejuk tu. Okay. So and the other one is again lah, beli yang 5 star. Fridge ni bagus beli 5 star dia sebab dia memang kita guna 24/7 lah. So memang tak boleh nak elak punya peralatan elektrik ni kan. So macam saya beli je 5 star. Tapi saya beli murah punya, Electrolux saya murah punya. So and then seterusnya as water dispenser ni pun pernah seketika dia jadi hot topic sekejap. Sebab kata banyak guna tenaga elektrik. Dia sebenarnya daripada segi peralatan tu sendiri, dia tak gunakan tenaga elektrik yang banyak. Tapi dia konsep dia macam fridge ni. Sebab dia always on 24/7. And then dia memanaskan dan juga menyejukkan. Tapi bila kita tengok fridge tadi, dia 100-200 watt. Kenapa water dispenser 300-400 watt? Sebab dia ada dua elemen. Satu memanaskan, satu lagi menyejukkan. Beza daripada fridge. Fridge, bila dia menyejukkan tu, dia tutup ruang tu. Maknanya ruang tu kedap. Bila ruang tu kedap, kompresor tak bergerak.
Tapi water dispenser ni, dia panaskan air, dia sejukkan air, dia tak kedap macam fridge. So suhu tu akan turun. Bila turun, dia akan panaskan balik. Bila suhu tu turun, setelah suhu turun, air yang panas tu dia kena panaskan balik. Bila suhu tu naik, air yang sejuk tu dia kena sejukkan balik. So dia gunakan banyak lagi tenaga daripada fridge lah. So and then bila dia on 24/7, dia sebenarnya bila dia panaskan sejukkan sikit-sikit tu tak apa. Tapi macam kalau kita minum banyak yang guna tank ni, and then tank tu dah kosong, diisi balik, air tu suhu bilik, then dia kena panaskan sejukkan, gunakan tenaga yang lebih banyak lah. Tu konsep yang ni. So tips yang saya boleh kongsi is guna yang jenis tankless ni. Tankless ni maknanya dia macam instant heat or instant cold lah. Macam tu lah. Dia tak gunakan tenaga all the time. Dia macam on demand punya tenaga je. And then kalau tak guna tu, tutuplah switch tu. So dia tak bekerja lah. Tak gunakan elektrik. Sebenarnya kalau tak dekat rumah tu, tak perlulah sebenarnya nak on water dispenser ni. Kalau yang pakai tankless punya style. Okay. And then yang seterusnya is yang common punya dekat dapur tu, rice cooker, food blender ni tak ada banyak sangat lah yang saya boleh kongsikan. It's just that berapa kerap kita guna is berapa tenaga elektrik yang kita gunalah. Dan seterusnya yang common juga is macam wifi router tadi, almost semua rumah ada, tapi penggunaan tenaga dia sikit, dia macam lampu yang lampu 9 watt tu lah, sebab dia 5 hingga 15 watt je kan. Cuma bagus dia kalau tak ada kat rumah tu, off je lah sekejap wifi ni. Kita punya ni selalu macam Astro wifi router ni kita biar je on. Saya pun ada habit macam ni juga, malas nak off, so biarkan je on dia. So lagi satu seterusnya is yang interesting ni charger. Charger phone common, charger laptop. Untuk phone charger ni yang common punya 15 watt, tapi 3-4 tahun kebelakangan ni banyak yang keluarkan fast charger phone Cina yang start dulu benda ni, fast charger. Apa yang fakta mengenai fast charger ni, bila dia fast charging tu memanglah dia punya charging time tu cepat, tapi tenaga yang dia gunakan juga banyak. So sebenarnya lebih kurang lah. Maknanya kalau kita gunakan charger yang 15 watt, dia charge sejam setengah. Kita guna charger yang 65 watt, dia kata boleh charge 40 minit. So sebenarnya kita gunakan tenaga yang lebih kurang sama, lebih sikit lah, sebab dia sebab 65 watt tu dia tak sampai 65 watt sebenarnya. Dia kurang sikit daripada tu. Yang menarik dia is kalau bila phone tu dah fully charge, saya recommend tutup switch, cabut phone tu, gunalah bateri. Jangan biarkan phone tu melekat dengan kabel tu, charger on. Sebab bila charger on, elektrik still lagi digunakan lah. Untuk fast charger yang 65 watt ni, dia gunakan tenaga yang lagi banyak lah untuk maintain benda tu 100% bateri phone tu. Sama juga dengan charger laptop lah. So charger laptop ni pun bila bateri dah full, cabutlah charger tu daripada laptop tu, gunakan dia punya bateri dia. Sebab bateri kita laptop and phone ni dia ada life cycle dia. So it's not good to have constant cucuk dekat kabel ni sebenarnya. Dia akan rosakkan life cycle bateri itu sendirilah, and also gunakan tenaga lebih. Okay, satu elemen lagi kalau ada desktop PC kat rumah, ni pun dia makan elektrik kat ni. So desktop PC ni nak bila time guna tu tak boleh nak elak lah. Maknanya dia depending on processor dan sebagainya tu, dia boleh jadi 100 watt hingga 4 atau 50 watt lah, depending on the processing power dia. Tapi bila tak guna tu, jangan biarkan CPU tu on. Off betul-betul, tutup switch untuk jimatkan tenaga. PS4 pun samalah, dia ada standby power, tapi depending on penggunaan lah, dia tak banyak sangat lah, dia macam TV juga. And then sound system pun satu lagi lah. Dia maknanya bila kita betul nak guna, nak tengok movie ke, nak tengok bola ke, nak ada sound gempak sikit,
buka lah. Tapi tak payahlah all the time. Tengok berita tak payah ada sound system nampak-nampak lah. Okay. Seterusnya saya nak share price letter lain yang berkuasa tinggi. Ni semua merah. So interestingly, kat rumah kita ni, yang paling common tapi yang paling banyak guna tenaga is water heater dekat shower kita tu. So water heater ni konsep dia is dia nak panaskan air itu dengan cepat. Maknanya kita on je, dia tak sampai seminit air itu dah panas. Kenapa dia panas? Sebab coil dia gunakan tenaga yang banyak untuk memanaskan dengan cepat. Ikut suhu lah yang kita pilih tu. So sebenarnya dia compare dengan 2 horsepower punya aircon, penggunaan dia almost double lah, lebih daripada double. Macam aircon 2 horsepower pun is 1.5 kilowatt, ini 3.6 kilowatt. So frekuensi berapa lama kita mandi guna air panas water heater ni is something yang kita kena jaga lah. So dia ada juga energy saving mode. Macam saya punya water heater Panasonic tu dia ada cycle, maknanya 40 saat panas, lepas tu 40 saat dia jadi normal temperature. So dia tak gunakan coil tu, tak bergerak all the time. So itu pun saya guna sampai 5 minit kot air panas tu. Itu kalau jarang-jarang lah. Kalau saya nak mandi, nak bagi fresh, saya gunalah 5 minit untuk water heater ni, sebab saya pun takut water heater ni lama-lama. Okay, itulah untuk water heater tu memang kena kawal lah. Yang all this peralatan elektrik berkuasa tinggi ni kena kawal je lah. Setrika, steam iron pun sama, hair dryer untuk kaum hawa, kaum wanita yang biasa guna hair dryer ke, hair straightener ke, hair curler ke, dia lebih kurang range ni. So kita tak perasan benda-benda yang kita gunakan ni, dia punya tenaga tu memang tinggi lah. So sebenarnya saya kata bukan tak boleh guna, tapi kita guna tu kena berhemah lah, macam tu. Tak boleh guna lama-lama. And then cerit elektrik pun sama, sampai 3, dia lebih kurang macam water heater punya konsep tadi tu, sebab dia memanaskan dengan cepat. So bila dia memanaskan dengan cepat, dia perlukan tenaga elektrik yang sangat banyak. Induction cooker pun sampai 2000 watt. Microwave oven lain sikit, dia sampai 1700 watt je. Air fryer 1500 watt. Toaster sandwich pun lebih kurang 1000 watt lah. So ni memang barang-barang elektrik yang gunakan tenaga yang banyak. So just kena kawal berapa kerap kita guna, dan bila tak guna kita tutup je lah switch. Okay. Then next, macam mana kita nak start control. Kita dah tahu peralatan elektrik yang ada kat rumah kita ni, lebih kurang berapa dia punya watt dia tu. So basically kita boleh gunakan MyTMB lah, sebab TMB pun dah start untuk bagi maklumat kepada pelanggan, pengguna, macam mana kita boleh kawal penggunaan tenaga kita. So yang faktor paling penting sekali sekarang ni ada smart meter yang macam saya kongsi tadi. Smart meter rekod bacaan setiap 30 minit. Kalau sebelum ni kita tak tahu bil, kita tak kisah pasal penggunaan tenaga, sebab kita tunggu bil datang sebulan sekali. Meter reader TMB datang baca bil. And then bagi kita bil, kita tengok bil, kadang-kadang kita bayar je lah, kadang-kadang kita terkejut tengok macam mana bil boleh sampai macam ni. Tapi sekarang dengan adanya smart meter ni, kita boleh dapatkan maklumat data penggunaan tenaga kita. Kalau nak setiap 30 minit ni, kena pergi login dekat portal MyTMB. So dia ada option nak tengok setiap 30 minit punya data ke, nak tengok harian ke, nak tengok bulanan. So kalau tengok dekat kotak merah tu, kalau akaun kita yang ada smart meter ni, dia ada tulis kat situ account type smart meter, tengok view energy usage. Bila kita klik view energy usage tu, dia akan pergi ke screen yang bawah ni. Screen yang bawah ni, yang ni saya screenshotkan saya punya penggunaan tenaga semalam lah.
Maknanya pukul 12 tengah malam tu dia naik sebab saya guna aircon. Pukul 12 tengah hari saya guna aircon. Itu malam pukul 8 tu ada spike sikit saya guna induction cooker sekejap. So kita tahu bila 30 minit punya penggunaan ni lebih kurang kita boleh agak lah kat mana aircon tu pun kita tengok dia bila dia naik tu maknanya aircon tu baru nak sejuk. Bila dia dah start sejuk tu dia punya graf dia turun sikit. Ni konsep aircon lah. Bila ruang tu dah sejuk dia tak gunakan kompresor tenaga yang banyak lah untuk sejukkan lagi ruang tu. Okay. So kalau nak start pantau penggunaan elektrik, boleh tengok dekat portal MyTMB, tapi nak lagi senang ni kita just pantau penggunaan harian. Penggunaan harian ni kita boleh dapatkan dekat aplikasi MyTMB. Maknanya app MyTMB ni kita download dekat phone kita, tengok daily je, senang. Tak perlulah sampai nak tengok 30 minit punya penggunaan tu kan. Tengok yang daily je. So macam tadi, kalau kita pergi awal-awal tadi kan, ni. Kalau kita tengok daily kita average 6 kWh, bil kita garanti tak lebih RM43.60. Kalau bawah 10 kWh sehari, kita punya bil RM77. Macam itulah kita nak control electricity. Kita tengok penggunaan harian kita. Average dia macam mana. So ni pun screenshot saya punya rumah agak. 8 kWh semalam. So saya punya penggunaan average is 7878. So saya tahulah bil kita saya dalam RM50 lah. RM50-60 lah untuk bulan ni. Yang bagusnya pula dekat app ni, tak lama lagi ni skrin ni tak, kalau tuan-tuan perempuan check dekat app MyTMB tuan-tuan perempuan tak ada lagi. So feature ciri ni belum diperkenalkan lagi, tapi akan diperkenalkan dalam masa terdekat ni lah. Sama ada ujung bulan ni atau awal bulan depan, saya ada minta tim yang developkan feature ni untuk buat penambahbaikan sikit. So dia punya ciri ni nama dia energy budget. So maknanya kita boleh setkan bajet bulan. Maknanya sebelum ni kita kena buat manual lah. Kita tengok hari-hari, okey, hari ni sampai tak penggunaan kita. Macam saya punya ni, saya punya bar saya 10 kW lah. Lebih tak 10 kWh hari ni. Kalau tak lebih, okey, tak apa. Tak payah fikir banyak dah. Tapi dengan ciri energy budget ni nanti, kita boleh setkan awal-awal monthly budget kita. Apa yang app ni akan buat, dia akan hantar kita notification kalau kita punya penggunaan tenaga tu set sampai 75% dan 100% lah daripada bajet bulanan yang kita tetapkan. So kita ada warning lah. So satu ciri baru lah yang akan diperkenalkan tak lama lagi. Nak menyenangkan hidup kita lah. Okay. So sementara tunggu ciri ni diperkenalkan kepada umum, bolehlah buat manual hari-hari, rajin buka MyTMB app ni, tengok penggunaan harian kita kena tak dengan bajet bulanan kita. Tu yang kita boleh buat lah. So kalau kita dah start pantau penggunaan tenaga harian kita, tapi tengok penggunaan tenaga masih tak kurang tak, walaupun telah mengamalkan tips penyimpanan tenaga, apa yang perlu saya lakukan. So first kali, kalau kita rasa macam kita dah buat a few tips penyimpanan tenaga, tapi dia punya, orang kata tu, hasil itu tak nampak. So apa yang kita boleh buat sebenarnya is dia renyah sikit leceh sikit. Kena pergi kat portal tu, at least ambil satu hari yang kita tengok, tiba-tiba hari ni selalu aku guna harian 10 kWh, tapi tiba-tiba semalam tengok 20 kWh. Mana datang lagi 10 kWh? Bab tu kita kena tengok yang penggunaan setiap 30 minit dekat portal TMB tu lah, MyTMB ni. Sebab apa kita nak tengok kat mana sebenarnya penggunaan tenaga yang banyak ni. So bila kita dapat identify time yang guna tenaga yang tinggi tu, then kita kena recall balik lah apa dia peralatan elektrik yang kita gunakan pada masa tu.
And then bila kita tahu some peralatan elektrik ni dia memang konsum tinggi, tenaga tu kita kena berhemah sikit lah bila nak gunakan. Okay. Tapi ada juga mungkin sebab peralatan elektrik rosak. So contohnya peralatan elektrik gunakan tenaga yang terlalu. Maksudnya kita dapat detect, bila pasang aircon dekat master bedroom, dia punya penggunaan tenaga harian tu tinggi luar biasa. Ada kemungkinan peralatan tu rosak. So adalah jiran kita seorang ni pernah tanya saya personal message. Kenapa dia punya bil elektrik dia 300 macam tu. Saya cakap 300, 400 ni orang duduk banglo. So dia ceritalah apa yang dia ada kat rumah dia. So dia kata bila dia start tengok penggunaan tenaga dekat app MyTMB ni, bila dia pasang aircon dekat master bedroom dia, dia punya penggunaan tenaga tu melompat naik. So cakap tu ada benda tak kena dengan aircon tu. So bila minta check a few times lah. Tapi sebenarnya kemungkinan dia is sensor suhu pendingin aircon tu punya sensor temperature tu tak berfungsi. Bila sensor tak berfungsi, kompresor tu dia tak berhenti berjalan. Dia pusing tak berhenti seperti sepatutnya lah. So bila ada peralatan elektrik yang rosak ni, yang kita suspek rosak sebab penggunaan elektrik tinggi melampau, especially aircon lah sebab dia guna kompresor, ataupun peti ais. Peti ais pun yang ada kompresor ni same common issue. If the kompresor dia tak berhenti berjalan, therefore dia akan guna tenaga elektrik yang banyak. Kompresor tu mungkin okey, tapi sensor temperature ada faulty. So kena check lah oleh juruelektrik yang bertauliah ataupun aircon punya specialist lah macam tu untuk check sama ada rosak and then repair lah. And then once dah repair tu kita tengok balik sama ada penggunaan tenaga tu normal balik ke tak. Okay. Kemungkinan kedua, ada kemungkinan juga meter TMB rosak sebab meter TMB tu sendiri adalah satu peralatan. So peralatan ni dia ada lifespan dia lah. So ada macam meter ni sebenarnya lifespan dia dalam 10 hingga 12 tahun. Tapi 10-12 tahun ni daripada 1000 meter adalah 1-2 meter yang rosak tak sampai 12 tahun, 10 tahun jangka hayat dia tu. So bila meter TMB ni rosak, kemungkinan bacaan penggunaan tenaga tak tepat. Tapi bagusnya, ini common problem untuk meter dululah. Maknanya meter dulu ni, bila meter reader datang sebulan sekali, dia baca meter, kita terkejut tengok meter, tengok bil. Tapi sekarang ni, bila ada smart meter, bagusnya dia ada, sebab dia communicate data bacaan, dia juga communicate sekiranya meter tu tak hantar bacaan daripada TMB. Bila dia tak hantar bacaan, HQ TMB akan hantar technician datang check kenapa meter ni tak rekod bacaan and hantar lah. So meter TMB rosak ni mungkin berlaku tapi tak macam dulu, maknanya kita nak kena report in, TMB akan hantar technician lah untuk check meter sekiranya tak dapat bacaan daripada meter tersebut. Okay. Tapi apa-apa hal pun, kita sebagai pengguna, kita ada hak untuk membuat laporan bila kita rasa bil kita terlalu tinggi berbanding yang penggunaan yang kita di rumah. Kita boleh just call TMB punya care line dekat nombor 1-300-885-454 ni, dan just buat laporan lah, cakap bil saya bulan ni tinggi, boleh tolong semak tak. So nanti dia akan troubleshoot lah, maknanya penggunaan okey ke, cik ada rumah ke, apa ke, dia akan tanya soalan-soalan macam tu dulu. Maaf. So seterusnya, kalau dah ni juga, dia akan hantar technician TMB lah untuk check meter. So bila technician TMB ni datang check meter, kalau ikut Suruhanjaya Tenaga punya garis panduan, meter kita ni dia boleh ada accuracy, ketepatan meter tu dia kena plus minus 3%. Maknanya dia give or take because of faktor sekeliling, maknanya kalau suhu panas,
suhu sejuk dan sebagainya. Pendawaian tu kembang, maknanya wiring tu, okey, dia konsep wiring ni lain sikit sebab dia ada kembang. Bila dia kembang, dia punya elektrik tu lebih pergi dia, okey, macam-macam lah. Tapi dia julat yang dibenarkan is plus minus 3% ketepatan meter. Sekiranya julat tu lebih daripada 3% plus or minus, maknanya meter tu dah tak tepat. Bila meter dah tak tepat, TMB akan tukar meter baru. Ataupun sekiranya meter tu rosak, maknanya tak ada bacaan boleh didapatkan daripada meter tu. So, dua lah kenapa meter ni tak ni. And then kalau tukar meter, again lah kita pantau balik lah penggunaan tenaga harian ni. Satu lagi senario yang boleh berlaku is, benda ni jarang tapi pernah berlaku, is sebab kita duduk dalam high rise ni, kita punya meter duduk dekat bilik riser. So bilik riser tu ada meter untuk satu floor, satu level kita dalam berapa 20 unit rumah. Contohlah give or take 20 unit rumah, ada 20 meter dekat setiap level punya riser. Ada kemungkinan, bukan ada kemungkinan lah, ada kes-kes di mana pemasangan meter tu salah. Maknanya label yang contoh developer label untuk board tu unit lain, tapi sebenarnya dia untuk unit lain. Contoh dia unit 13 dengan 15 meter dia bertukar. Sebab dekat dalam bilik riser tu dilabelkan salah oleh developer. Bila TMB pasang, dia rekodkan sebagai meter yang dekat board 13 tu sebenarnya dia meter 15. Meter 15 is meter 13. So yang ni dipanggil sebagai meter crossing lah. Maknanya salah pasang meter. Sebab salah label punya pasal lah kan. So maknanya kita duk bayar bil elektrik untuk rumah jiran sebelah. Dan jiran bayar untuk kita. Maknanya kita susah-susah jimatkan penggunaan tenaga. Tengok bil tinggi, tak turun-turun. So kemungkinan tu berlakulah. Maknanya cross meter. So bila TMB check, dia akan buat mula-mula dia check meter tu. Kalau meter tu okey, dia akan pergi ke rumah kita lah. Tengok macam mana penggunaan elektrik dan sebagainya. So bila dia suspect ada meter crossing, then dia akan double check wiring balik lah. Okay. Tu ni. Okay. Sampai juga penghujung dia. So setakat tu je lah yang saya ada, Ustaz. Kalau ada apa-apa pertanyaan, kita boleh kongsi lah. Baik, terima kasih kepada Tuan Mukhtar. Jadi Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak sebab kita ingatkan ada 5 slide saja, tapi dapat extra slide orang ni. Ada 10 rupanya. Itulah tu, terlebih sikit. Jadi terima kasih banyak. Kalau ada soalan lagi daripada pendengar, boleh cakap je mikrofon, senang sikit. Ada apa-apa soalan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuan. Nak tanya ya, saya. Silakan. Macam ada kes apa, macam dalam sesuatu bulan tu tiba-tiba semua rumah bil dia tiba-tiba naik. So itu sebab apa? Okey, dia tak ada konsep tiba-tiba ni sebenarnya tak berlaku. So konsep bil naik ni, faktor dia is penggunaan tenaga tu meningkat lah. So penggunaan tenaga meningkat tu adalah disebabkan oleh faktor cuaca satu. Hanya pada musim panas, penggunaan tenaga tu meningkat. Macam saya explain tadi, contohnya aircon untuk musim hujan contohnya. Suhu luar is dekat Malaysia ni boleh jadi 29-30, tapi kita set aircon kita 26. So dia nak turun suhu tu 3 darjah Celsius je. Kalau musim panas dia boleh sampai 33-34 darjah Celsius. Sama juga kita set aircon kita 26, tapi dia nak turun tu
7-8 darjah Celsius. So dia punya penggunaan tenaga tu lebih banyak pada musim panas kalau kita guna aircon lah. Konsep dia kalau kita guna kipas je, dia tak ada naik sangat lah. Tapi macam saya share tadi, bila musim panas ni juga, wiring pun memainkan peranan juga. Dia akan wire yang ke rumah kita tu dia mengembang sikit. So penggunaan tenaga tu ada hilang kat situ lah. Dia konsep dia, kita punya penggunaan tenaga dibilkan pada meter. Tapi dalam konsep rumah kita high rise ni, contohlah rumah saya nombor 15, dekat dengan bilik riser, wiring tu pendek. Tapi rumah yang ujung-ujung ni, rumah nombor 1, rumah nombor 2, 23, 24 tu, dia punya wiring dia panjang. So kehilangan tenaga tu boleh berlaku. Dan bila musim panas, bila wire tu kembang, dia punya kehilangan tenaga tu lebih sikit lah. Tu konsep penggunaan elektrik lah. So commonly musim panas ni memang musim orang mengadu lah bil naik tinggi. Tapi dia punya penjelasan dia adalah sebab penggunaan lah. Okey tuan, terima kasih. Sama. Okay, ada soalan lagi? Satu soalan saja lagi. Kalau ada. So kalau tak ada, itu saja malam ni. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Mukhtar atas perkongsian ini. Jadi memang sangat bermanfaat saya rasa. Dan Alhamdulillah kita ada buat rakaman. InsyaAllah kita boleh kongsikan dengan jiran-jiran yang lain. Jadi bila ada perbincangan tentang kilowatt apa semua dalam grup tu, bolehlah kita menyampuk sikit. Sebelum ni kita tak tahu kan. Tembang apa ni? Itulah final tip saya is bila tengok dekat app tu, tengok kilowatt. Jangan tengok RM dia. RM dia tu dia misleading sikit. Sebab bila kita tengok harian punya RM tu dia berdasarkan kepada tarif punya band tu. Maknanya kalau kita punya penggunaan tu still lagi band 1, dia punya RM tu based on 21.8 sen tadi lah. So maknanya bila kita nak tengok penggunaan tenaga harian dekat app TMB ni, tengok kWh tu. And then nanti saya akan share slide ni, gunalah table tu. Maknanya 6 kWh ke bawah, kita tahu bil kita berapa. Try lah benda tu. InsyaAllah. Okay, baik. Jadi kalau ada soalan-soalan lain lagi, boleh tanya dalam grup lah insyaAllah. Boleh. Telegram. Okay, terima kasih semua. Kita tutup majlis kita ni. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Waalaikumsalam.